for you lah. For you lah. Tapi for us, mati berdiri tu lebih baik kan daripada macam tu. So macam mana kita nak bila come to isu nilai yang agak dia tak ada facts and figures yang boleh bunyi macam soalan tak tu? Bunyi kan? Okay, so saya tak ada, saya open lah kepada siapa-siapa pun nak respon kan. So macam tu. Thank you. Okay, siapa nak respon? Rakan podcaster nak rekod. Mungkin saya respon dulu kot. Okay, berkenaan dengan soalan yang mendalam daripada saudara Wildan daripada podcast saya Rock Erti. Kenapa tak belah kan? Sebenarnya kita kena sedar orang Palestin ni dia bukan satu kaum yang orang kata apa, mono ataupun apa, maksudnya satu jenis je lah kan. Homogeneous, yes. Maksudnya satu je. Dia diverse Orang Palestin ni diverse. Bila berlaku nakbah kan, ataupun kalau Ilham Papi dia tak kata nakbah, dia kata ethnic cleansing. Sebab bagi dia apa yang berlaku tu adalah jenayah. Dia kata jadi bila berlaku tu, orang Palestin ni tak semuanya stay. Banyak yang keluar. Ada yang stay, ada yang relocate dekat dalam tepi tempat lain. Jadi kenapa tak keluar tu, memang dah ada yang keluar pun sebenarnya kan. Memang ada yang dah keluar. Dan Palestin ni dia jadi diaspora lah. Diaspora seluruh dunia ada. Kat Malaysia pun ada orang Palestin. Yang bagus dia adalah diaspora ni, dia tak duduk diam lah. Diaspora ni tak duduk diam. Dia influence country yang dia duduk lah. Contohnya macam Rashida Tlaib. Rashida Tlaib ni orang Palestin yang jadi House Representative dekat Michigan. Dia antara orang Palestin yang menjadi representative dekat ni lah. Dekat US punya tu. Dan dia berjuang lah isu Palestin di dalam posisi dia di medan politik Amerika Syarikat. Walaupun dia limited lah. Dia limited sebab tak ramai kan. Dia seorang. Contohnya ada Edward Said kan. Edward Said dia diaspora juga. Edward Said ni bukan orang Islam dia orang Kristian. Kristian Palestin. Sebab Palestin ni dia bukan homogeneous dia macam-macam. Dan bila dia kena keluar daripada Palestin, dia menjadi akademik lah. Dia jadi akademik dan dia memperjuangkan Palestin dari sudut akademik lah. Jadi, tapi berbalik kepada soalan Wildan adalah kenapa dia tak belah je kan. Jadi sebenarnya dalam projek kolonial ni, memang dia punya target dia adalah sama ada populasi asal tu keluar ataupun matilah. Dan projek kolonial ni ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya lah. Sebagai contoh yang berjaya di Australia. Di Australia, Aborigines tu, maksudnya kebanyakannya dah dibunuh, adalah tinggal saki-baki sikit-sikit yang kalau buat demokrasi pun diorang ni vote dia dah tak signifikan lah. Jadi boleh jadi negara kulit putih lah. Di New Zealand, di Amerika Syarikat sendiri boleh baca buku Howard Zinn lah. Buku Howard Zinn antara buku yang menyedihkan juga lah. Bagaimana orang penduduk asal Amerika Syarikat tu, kaum Arawak yang asal tu dibunuh. Diorang terima orang yang datang tu layan baik-baik, tiba-tiba kena bunuh kan. Jadi di Amerika Syarikat pun projek kolonial yang berjaya lah. Akhirnya yang masyarakat perimbumi ni, native American ni, dia jadi duduk bahagian kecil-kecil ni lah. Dia ada dia panggil macam tanah simpanan lah. Diorang ada term dia land reserve lah untuk native kan. Itu pun tak dihormati, kadang-kadang dikacau juga dan sebagainya. Tapi banyak juga projek kolonial yang tak berjaya lah. Contoh di Malaysia lah. Di Malaysia orang Melayu masih ada. Walaupun dia punya majoriti menurun lah. Sekarang 60-70%. Dan banyak lagi lah di tempat-tempat lain pun. Contoh di Algeria. Di Algeria pun tak berjaya. Jadi kita nak suruh orang Palestin ni belah kan. Jadi diorang sedang melawan pihak kolonial. Jadi itu hak diorang lah. Hak diorang untuk resist. Hak diorang untuk
tak nak jadi macam projek-projek kolonial lain. Diorang nak terus hidup. Diorang nak pelihara dia punya tamadun, dia punya bangsa, dia punya agama, dia punya bahasa kan. Dan untuk melawan kolonial ni, Ilan Pape pernah sebut lah. Dia kata, kalau kita nak lawan golongan kolonial ni, kita nak berbincang dengan baik and have a cup of tea, dan rasa diorang akan rasional dan bagi kita kemerdekaan, takkan terjadi lah. Dalam sejarah tak pernah negara kolonial tu minum teh dengan kita, sembang-sembang, dia kata, betul, awak betul, dan bebas. Dia adalah struggle lah. Dan kalau kita tengok contoh di South Africa, ada ANC kan, African National Congress. Antara pejuang dia yang terkenal adalah Nelson Mandela. Tapi kalau kita baca Nelson Mandela, kita baca dia punya memoir Long Road to Freedom, ANC pun dia ada dia punya military wing. Dia ada macam Brigade Al-Qassam ni lah. Dia panggil apa benda lah bahasa Afrika, tapi singkatan dia MK lah, MK. MK ni dia punya paramilitary wing. Dan bila dia nak melawan apartheid dekat Afrika tu, Nelson Mandela keluar untuk cari sokongan. Dia pergi Cuba, jumpa Fidel Castro. Dia pergi jumpa Palestin, jumpa Yasser Arafat. Ada beberapa country lah yang setuju. Okey, dia kata perjuangan ANC ni adalah perjuangan melawan kolonial dan kita akan sokong dan membekalkan senjata. Dan Nelson Mandela dan juga ANC ni dianggap teroris lah. Sama lah macam Hamas dianggap teroris oleh European Union ke, oleh US ke, dia teroris. Nelson Mandela pun yang dipuji-puji lah orang barat sekarang tengok, tokoh freedom lah. Dia pun teroris sampai 2008 baru dibuang daripada list teroris lah. US anggap ANC dan MK ni adalah teroris lah. Sampai dia orang dah menang. Dah menang baru tiba-tiba jadi hero. Oh betul lah, kita memang suka freedom dan sebagainya kan. Tapi waktu lawan tu dia teroris. Jadi sama juga dengan perjuangan Palestin ni. Walaupun sekarang digelar macam-macam lah. Teroris ke apa ke. Tapi diorang adalah freedom fighter. Dan Nelson Mandela, dia pergi US lah. Dia pergi US, interview kan. Ada video dia boleh tengok dekat YouTube. Orang tanya dia kan, kenapa awak sokong Yasser Arafat? Yasser Arafat ni bunuh orang Yahudi kan. Lepas tu dia kata, yang tanya tu orang Yahudi di Amerika. Dia kata, kesilapan orang adalah menyangka bahawa musuh dia adalah musuh kami kan. Dia kata tak kan. Yasser Arafat, Fidel Castro ni is our brothers in arm. Dia kata diorang ni menyokong perjuangan kami bukan sekadar dalam retorik. Diorang membekalkan senjata. Jadi kita takkan selama-lamanya meninggalkan perjuangan diorang lah. Jadi dia refuse lah, dia kata. Dia refuse untuk condemn ataupun putuskan hubungan dengan perjuangan Palestin dan Yasser Arafat lah. Dan Nelson Mandela sampai hujung nyawa dia kata kebebasan yang dia dapat tak bermakna lah tanpa kebebasan Palestin lah. Jadi sebenarnya perjuangan Palestin ni adalah perjuangan melawan kolonial lah. Kolonial Eropah lah. Jadi itu hak dia lah nak melawan dan tak nak pergi kan. Dan sebagaimana orang lain ada hak lah. Di South Africa ke, di Algeria ada hak melawan Perancis. Di South Africa berhak melawan golongan-golongan apartheid kulit putih ni. Hak Palestin jugalah nak melawan golongan-golongan Zionis Eropah yang datang nak menjajah dia orang. Itu merupakan hak dia lah. Jadi bagi saya tak berhak lah untuk kita suruh dia orang keluar. Sebab itu memang tanah dia orang, memang bapak dia lahir kat situ, atuk dia lahir kat situ, atuk pada atuk dia lahir kat situ. Tapi Netanyahu dia orang Poland. Kalau tak percaya pergi tengok Wikipedia, ayah dia orang Poland, dia orang Poland. Dia datang daripada Poland. Jadi tiba-tiba mengaku, saya ni tanah native saya. Jadi tak betul lah. Jadi kita kena clear lah bahawa apa yang berlaku adalah dia nak melawan kolonial Eropah dan dia ada hak lah. Perlawanan itu dia sah lah. Walaupun lah Eropah nak kata dia teroris ke. Sebab dalam sejarah ni Eropah ni dah memang banyak kali lah dia be in the wrong side of history lah. Dan bila dah menang baru tiba-tiba jadi pejuang kebebasan lah. Kita buat tugu Nelson Mandela depan parlimen ke apa kan. Tapi dulu dia kata itu teroris. Sama juga lah dengan perjuangan Palestin ni. Dan bagi saya lah
kalau kita bersama dengan dia senang macam orang Eropah bila dah menang baru tiba-tiba angkat jadi hero, buat movie dan sebagainya kan. Boleh tengoklah movie Nelson Mandela dan sebagainya. Bila dah menang baru celebrate kan. Tapi waktu dia berjuang tu dia tak sokong. Tapi kita menyaksikan sejarah yang kita boleh bersama dalam sejarah tu lah. Kita boleh menyokong sejarah tu dan kita boleh be in the right side of the history lah. Walaupun Eropah nak kata apa ke, Amerika nak kata apa, itu diorang punya pasal lah kan. Kita ada kita punya kompas moral yang tersendiri lah. Kita tak just blindly ikut diorang kata ni, kita ikut. Tak. Kita adalah independent people dan kita ada our own mind lah. Kita make up our own mind, kita ada our own stand lah. Sebab kat UIA cakap bahasa Inggeris ya. Itu saja lah. Menjawab lah. Nak tambah sikit. Boleh. Mungkin lama sikit sebab nak tackle beberapa persoalan yang sangat crucial lah untuk menepati tema tidak klise tu. Sebab ada certain discourse, wacana tentang Palestin ni yang masih vague ataupun pudar lah, samar. Tapi diperjuangkan seolah-olah macam kita dah jelas, tapi banyak benda belum jelas. Antara persoalannya sebab nak relate dengan contohnya bagaimana nak fit in dengan kita sebagai Muslim, nak fit in naratif kita dengan apa yang non-Muslim faham tapi dalam kerangka kemanusiaan. Itu satu contohlah, cuba tackle. Kemudian yang keduanya, sebenarnya kita sebagai Muslim ni, apa yang sacred, apa yang suci tentang Palestin. Sebab kesucian ni satu sifat yang istilah setengah orang sebut metafizikal, benda yang tak nampak lah in general. Dan bagi kita satu benda yang kepercayaan. Kita tak boleh buktikan dia secara, kita pun tak tahu mana tanah suci, mana yang tak. Secara ni lah nak bahas secara saintifik dan sebagainya kan. Jadi kita kena jelas apa yang sacred, apa yang tak. Tambah bila kita sebut Palestin dan bila dalam konteks perjuangan pembebasan lah kan, ataupun solidariti masyarakat Melayu, tak kisahlah Muslim di mana-mana pun, cuma kita try fokus di Malaysia ni, Melayu Muslim ni, kadang persoalan tu tak dijawab lagi, tak dikupas lagi, tapi kita terus direct sebab somehow emotional collectivity masyarakat tu kita dah terjun sama-sama kan. Okey, protes ikut ni ikut kan. Dan itu sangat penting lah sebenarnya untuk dilapis, kita apa, dikikis lah, buka lapisan. Dan yang ketiga tentang kolonialisme. Penentangan kita terhadap, kita cuba dalam bahasa Melayu kita sebut penyahjajahan ataupun decolonize. Adakah decolonization ni kita perlu ada kerangka sendiri ataupun sebenarnya kita tunggang ataupun kita sahut je siapa-siapa saja yang kita kata yang inilah, kita kata mewar-war ataupun cuba mempopularkan decolonization. Sebab decolonization pun ada banyak, kita kata discourse, wacana yang sangat luas, diverse, bergantung pada konteks, bergantung pada tempat, bergantung pada cara fikir. Okey, saya cuba tackle lah pandangan mungkin boleh didiskusikan. Sebab antara pencerahan yang mengubah cara fikir lah, selain daripada sudut emosional, kemanusiaan tu adalah tentang apa stand kita sebagai Muslim ni secara akliah, maksudnya secara ilmiah lah. Maksudnya kita tak boleh simplify sebab manusia dibunuh kemudian itu adalah kebenaran. Ada macam selalu satu simplification lah. Sebab kalau kita nak reason dengan non-Muslim, somehow bukan Palestin saja yang mengalami konteks penjajahan ataupun penjajahan secara negara tu jelah. Tapi kezaliman tu tidak berlaku di situ saja. Sebab itu akan timbul soalan, kenapa kita fikir tentang Palestin sekarang kan ada lagi kemiskinan, kesusahan di tempat kita. Betul tak? So susah kita nak reason dengan simple lah, dengan betul juga kita pun tertanya macam mana nak reason. So sebenarnya ada basis keagamaan yang sangat kita kata tak adalah asasi tapi sangat besar dalam soal Palestin ni. Cuma masalahnya bila kita sebut Palestin, dia satu social construct kalau kita nak mudahkan lah, iaitu masyarakat bila nak tumbuhkan satu negara ataupun wilayah,
dia akan warisi dari satu generasi ke satu generasi. Dia berevolusi lah. So cara dia faham tentang geografi tu berbeza-beza. So kita nak rumuskan Palestin dengan map dia yang kita tahulah, yang kita tengok daripada 1948 sampailah ke hari ini kan. Mana perubahan-perubahan evolusi tu. Sebenarnya adakah keseluruhan Palestin tu adalah suci bagi kita lah untuk PE? Ataupun sebenarnya kesucian tu perlu dirungkai dulu. Apa yang suci, apa yang tak. Dan itulah sebab kita selalu, kadang ada istilah-istilah yang berbeza yang datang daripada Quran dan Sunnah. Kita tak sempat rungkai, tapi sebab popularnya kita sebut Palestin, Palestin suci. Jadi sebab itu kita cuba make sense ni perjuangan akidah. Sedangkan itu tak tepat. Dia perlu ada, kita rungkai dululah. Dan antara sarjana daripada Palestin sini, Maqdisi, yang cuba tackle isu ni. Sebab dia sendiri melalui persoalan tu daripada supervisor dia. Dan bila supervisor dia yang non-Muslim tanya, tak ingat tajuk tesis dia apa sebelum tu, tanya dia sini tentang soalan ni yang membuatkan dia trigger lah. Dia macam mana nak membuktikan religious text ni. Sebab dia, bukan membuktikan, maksudnya nak jadikan religious text ni sebagai basis untuk perjuangan pembebasan. Dia tak sekadar, sebab macam Zionis ataupun Yahudi pun mereka guna religious text somehow banyak fabricated lah kan. Tapi untuk yang tu Barat boleh pula negotiate ataupun terima hujah religious mereka kan. Sedangkan banyak boleh dibuktikan. Tapi kita sebagai Muslim, bila kita nak gunakan hujah-hujah ni somehow tak diterima. Tak adil lah. Mungkin macam seperti kita tadi, lantaklah mereka nak kata apa. Tapi mengikut tradisi keilmuan kita sendiri, kita harus bermula daripada apa yang kita percaya. Tambah kalau kita nak relate something yang material, tempat, geografi, budaya, dan juga something yang religious ataupun spiritual. Dalam konteks ni selalu Palestin dipadankan dengan kesucian ataupun akidah lah. So kat mana pinpoint dia? Jadi untuk simplify, sebab ni dah jadi satu, kita kata satu framework sebenarnya daripada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Mungkin bukan dia seorang sajalah yang mungkin ada dalam kita kata susu galuh cuba nak memurnikan balik pemahaman akidah tentang isu ini, isu Palestin. Jadi dia membawa dia menuruti gagasan sama macam Edward Said ataupun sama seperti kita kata tokoh-tokoh ataupun sarjana yang cuba decolonize knowledge yang datang daripada barat, tapi perkhususannya datang dalam soal ni lah, isu Palestin, Israel dan juga mungkin Arab. Sebab kita tahu macam contoh sejarah Arab itu sendiri, macam Bernard Lewis kan, antara yang sering dirujuk tentang sejarah Arab. Kita walaupun dia orientalis, tak simply kita nak reject. Dia terus Bernard Lewis tu musuh ketat Edward Said tu. okay. Bukan semudah tu kita nak reject. Sebab memang dia punya penulisan dia tu tak sikit lah. Dan memang dah jadi rujukan arus perdana kan. Dan nak itulah kita nak kupas balik lapis-lapis tu, kita perlu lawan dengan hujah ilmiah lah. Dia tak semudah tambah-tambah bila kita nak berdepan dengan Muslim. Ini salah satu bentuk yang kata tak mudah lah. Jadi hadirnya sarjana seperti Prof. Awais ni, dia selari kalau kita dalam konteks Malaysia. Kita ada Profesor Naqib Al-Atas, menulis Islam dan Sekularisme contohnya. Sebab mungkin ni kadang dia mungkin harus perdana dalam certain kelompok, tapi secara masyarakat yang common people ni kadang tak sampai, tak berapa sampai lah apa motif Masyarakat non-Atasian lah. kan, apa motif apa yang special tentang Al-Atas ni. Salah satunya adalah tentang decolonization ni, apa usaha untuk jajah ilmu ataupun apa-apa kalau sebelum masuk pada ilmu lah. Maksud ni dah dimula sejak pun tambah-tambah zaman ni lah, zaman nation state dibina kan. Zaman nation state dibina waktu macam-macam lah. Setelah colonization tu berlaku dalam bentuk fizikal, perang, penjajahan yang kita kata ekonomi dan sebagainya, yang visible lah, yang nampak. Waktu tu lah baru rata-rata masyarakat, tak kisahlah konteks negara mana, masyarakat apa, wilayah mana, masyarakat mana, orang kulit putih ke kulit hitam ke kulit mata sepek ke apa, waktu tu rasa tercabar sebab physically colonized. So waktu itu keutamaan mereka adalah untuk bebaskan diri secara fizikal lah.
Tapi dalam tempoh tu, dalam keadaan terdesak tu, sukar untuk kita kata kalaupun ada ilmuwan ataupun ada pemikir yang nak untuk kita kata untuk construct satu framework mereka sendiri dalam nak melawan penjajahan. Jadi penjajahan berlaku dalam zaman tu lah, zaman peminat nation state tu somehow ada banyak saki-baki yang tak sempat dicantas lah. Kalau pun mereka merdeka, termasuk kita lah. Somehow kita merdeka physically, tapi banyak yang tertanam dalam minda, dalam budaya kita yang sebenarnya masih kita teruskan. Antaranya contoh law yang kita pakai hari ini. Ini kita bukan nak tolak kita kata common law tak boleh diikuti. Subversif Cuma nak kata hakikatnya kita waktu tu kita terpaksa ambil law, education system dan sebagainya. So yang macam Prof YC ni cuba selarilah dengan apa mujadid yang datang ataupun kita kata ilmuwan yang datang kemudian sikit dalam saluran decolonization yang sama, penjajahan yang sama. Mungkin awal-awal dulu banyak-banyaknya kita sebut atas kan sebut tukang-tukang jerit kan. Tukang-tukang jerit. Bukan sebab apa? Sebab waktu tu memang keutamaan dia kita nak menyeru masyarakat supaya bebaskan diri ataupun bangsa tu daripada kata apa tenaga kolonial. So tak sempatlah nak cipta framework education sendiri dalam keadaan mereka dah dijajah secara fizikal kan. So datang generasi kedua melihat daripada kelompongan penjajahan, dia orang cuba teliti balik. Rupanya kita belum bebas sepenuhnya, khususnya dalam soal pemikiran lah. Macam dulu kalau yang tukang-tukang jerit tu ambil je lah, pinjam silam saya atas. Tukang jerit dulu mungkin istilahkan sebagai barat ni macam barah lah apa kan, tak boleh terima, tak selari dan sebagainya. Tapi dia hanya macam lawangan, kita anti, kita tolak. Tapi tak ada alternatif untuk masyarakat yang bumi, masyarakat kebanyakan ni untuk apply, untuk aplikasikan. Jadi terpaksalah, kalaupun merdeka, kita terpaksa juga terima certain benda tu kan. Jadi kelompongan ni disedari oleh generasi seterusnya. Maka hadir orang macam Prof Hussein Alatas dalam konteks kita lah. Hussein Alatas juga, dia orang ada somehow cuba bawa framework baru. Kalau Hussein Alatas yang baru ni dekolonisasi ilmu ataupun autonomous knowledge, ilmu mandiri kan. Itu satu cara. Itu sebenarnya satu framework alternatif lah untuk diketengahkan dalam kesedaran bahawa kita semua boleh akui apa yang berlaku sekarang ni. Tak rasa kita boleh cakap sebagai alternatif tak? Saya lebih rasa Ini keutamaannya. Ya. Ini perlu diletakkan ke depan. Okey. Ini miskin, ini alternatif. Okey. Ini betul-betul kita. Sebab kalau itu lebih mendasar kepada akar diri dan sebagai seorang Muslim. Itu saya setuju lah. Cuma kadang dapat teruskan. Saya teruskan macam Naqib Alatas sendiri datang dengan Islamization of knowledge. Jadi tak semua orang mampu. Tajuk yang saya pilih. Ini kita kata satu pembaharuan yang kita kata bukan sekadar in teori dan bukan sekadar kita kata nak bagi kesedaran tentang keadaan dijajah tu, tapi turut membawa satu framework baru yang kita boleh apply. Macam contoh adanya UIA, adanya kita tak nafikan banyak yang contoh kewangan Islam dan sebagainya ni, ataupun psikologi Islam, Profesor Malik Al-Badri, semua datang daripada root yang sama. Cuba kita bukan sekadar nak desecularize ataupun de-westernize, nyah barat, nyah semua orang boleh kata kan benda tu, tapi kita bawa framework sendiri yang independent berdasarkan apa yang kita percaya, which is kalau kita sebagai Muslim, Quran dan Sunnah. So Profesor Al-Waisi melihat isu Palestin sama, somehow tiada naratif. Kalau sebagai Muslim lah, bukan kita nak nafikan bahawa ini satu non-Muslim juga layak bersolidariti ataupun have something in common tentang isu ni. Tapi Muslim tu sendiri, for what reason dia orang nak kita kata, kalau contoh ada persoalan datang lah, contoh kalau lah tanah Palestin ataupun lebih istilah lagi saya masuklah istilah Baitul Maqdis, tanah yang suci yang kita dah percaya, kalau kita dah setuju lah, kita semua sefikrah tentang tanah suci ni apa. Tapi kalau kata yang memerintah, walaupun tak berlaku di dalam sejarah, memerintah Al-Aqsa tu adalah non-Muslim tapi dalam keadaan aman, jadi apakah selesai?
apakah kita dah tak ada lagi attachment kepada Baitul Maqdis tu ataupun macam mana? Faham tak persoalan ni? Faham. Sekarang ni mungkin isu dia kan sekarang ni colonization, Ya. kezaliman, pembunuhan, itulah yang 7,000 hari ni pun dah berapa ribu orang mati untuk satu event war saja. Bayangkan semua tu tak ada. Aman. Maksudnya pemerintah non-Muslim, Yahudi ke, Kristian ke, ateis ke, Tapi aman. tapi aman. Ada attachment tak kita sebagai Muslim dengan tempat-tempat yang suci ni? Kalau kita tak tahu reason sebalik tu. Kalau inilah common people ni agaknya akan ada attachment yang sama tak? Dengan keadaan sekarang, dengan thought eksperimen tadi. Palestin tu dalam keadaan aman. Dan tak ada isu ni, tak ada isu apa-apa international law ke apa. Agak-agak ada attachment lah common people seperti sekarang. Dari segi Then dia bawakan secret text tu sebagai hujahnya lah. Supaya whatever happens di Palestin di Baitul Maqdis tu, kita still ada attachment. so soalan dia dari segi nilai ke dari segi konsekuensi? Dua-dua. Menurut Okey, tak apalah, teruskan. So kita nak take persoalan tu susah sebab kita somehow dah kebalikan lah, kita nak kata semua kita dah macam dah simplify macam kita tak jelas apa yang akidah, apa yang tidak. Somehow kita dah macam mana istilah dia, kita tak jelas kita perjuangkan ni untuk apa, somehow bercampur. Kadang tak apa, saya balik dulu pada ni, saya takut lagi ni. Contoh antara usaha dia lah, sebab bila dalam tradisi penjajahan ni, pengistilahan tu antara satu benda yang asas lah. Sebab kita nak sebutkan satu tempat ataupun satu apa tu harus tepat, menepati apa yang kita nak maksudkan. Kalau sebab kita sebut Palestin suci dari sudut akidah Islam, dia problematik. Sebab Palestin itu sendiri dalam di dalil, kalau kita punya akidah kepercayaan kan based on Quran dan Sunnah, tidak ada disebut Palestin itu sendiri. Dan apatah lagi kalau nak kata Palestin itu dipadankan dengan sifat suci itu sendiri. Jadi Al-Awasi melihat ni satu permasalahan lah. Sebab somehow kita perjuangkan untuk apa sebenarnya kan. Maka dia bila lihat balik teks-teks Quran maupun Sunnah, rupanya istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri dan diteruskan oleh next generation sahabat dan tabi'in adalah Baitul Maqdis pertama. Kemudian ataupun dalam Quran sendiri Al-Ardhul Muqaddasah. Dan juga ada setengah hadis yang sebut Ilya, 3 perkataan. Dan penting sebab sudah pasti framework ataupun bukan semata geografi lah, banyak benda perkara yang penting lah terkait istilah tu. Penting sebab kalau kita kata kita nak perjuangkan daripada sudut akidah, dia kena selari lah apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah faham tentang certain tempat itu. Kalau disebut Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis lah, bukan Palestin. Sebab Palestin somehow dia evolve daripada zaman itu, zaman Rasulullah itu, dan Palestin yang kita faham sekarang, walaupun 4,000 tahun dah disebut Palestin tu dah memang wujud dalam mungkin wilayah yang lebih kurang sama, tetapi konteks akidah tu tak sama. Dia tak relate to that Palestine tu indirectly, tapi dia relate pada Baitul Maqdis. Ya. Sebab kalau kita faham dia starting point dia bila kita refer pada surah Al-Isra ayat 1 kan. Jadi itu dia punya fundamentals dan bukan itu satu-satunya ayat yang sebenarnya cerita tentang kesucian, kemurnian Al-Aqsa dan juga sekitarnya kan. Kalau kita faham subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. So teras sentral yang paling utama adalah tentang Masjidil Aqsa. Kita tahu hadis 3 masjid yang kita perlu ziarah tu kan. Masjidil Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. So fundamentally 3 masjid ni memang jelas lah. Cuma dia ada satu circle yang lebih luas sebab dimension allazi barakna hawlahu selepas Masjid Aqsa. So dekat situ yang kita perlu interpret. Kalau kata tak ada limitation barakna hawlahu, semua sekelilingnya, kalau kata centrality tu Masjid Aqsa, semua boleh hawlahu. So kat mana yang sebenarnya barakna diberkati tu?
So daripada religious text ni lah LYC cuba, sebab dia sarjana international relation kan, dia cuba make sense macam mana kita nak faham geographically dan dalam sudut international politics, tapi based on religious text lah, sebab tak ada framework yang cuba jelaskan dari sudut itu. Jadi map yang diedarkan ni kan, sebenarnya adalah usaha dia dan anak-anak murid, dan dia dah ada institut di United Kingdom, di Turki, di Indonesia dan juga di Malaysia sedang diusahakan Akademi Baitul Maqdis. Kalau di Indonesia maksudnya buku ni disediakan oleh ISA, Institut Al-Aqsa. Dia ada 3 lah, Isra' ataupun Sahabat Al-Aqsa ni, 3 ni. Dia orang ni samalah, dia orang dapat directly LYC, dia orang antara diaspora macam Edward Said dan lain-lain kan. Dia dibuang sebenarnya ada asal. Tapi alhamdulillah satu keberkatan sebab dia boleh datang ke tempat-tempat cuba fahamkan lah dari sudut ni kan. So ini adalah framework yang cuba dipopularkan lah, dipopularkan bahawa ini yang kalau di-refer dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah, tempat-tempat yang disebut bukan relate to cerita yang datang selepas Rasulullah dan kemudiannya sahaja ketika Rasulullah zaman hidup, tapi termasuk dalam soal nabi-nabi dan rasul yang datang sebelum itulah daripada Nabi Adam. Sebab banyak nabi, kita boleh kata majority para rasul sebenarnya ada relation dengan tanah Baitul Maqdis ni. Maksudnya kita kena bebaskan yang itu je lah. Yang atas. Ke macam mana? Okay, itu kita masuklah persoalan tu. Sekejap lagi kita tak seorang je ni. Tanya tu. And kenapa nak kena yang macam manusiaan ni religious text? Tapi bukan ke religious text sendiri, faham tak? Even kalau you lukis macam tu kan, Baitul Muqaddas kan, Mic. kezaliman tu Ya. bukan kezaliman yang religious text tu sendiri lawan tu bukan within the Baitul Muqaddas kan? No. So why though kita Kenapa nak narrow kan? Sebab tu. and dia masuk negara lain tak? Tak. Ni Jordan. Jordan. So macam mana pula benda tu nak masuk dalam kita punya Sebab siapa yang pada asalnya yang letak of course, boundaries. British Mandate kan. Somehow ini adalah satu bentuk colonization kalau kata mapping ni. So kalau kita nak betul-betul nak bebaskan salah satu hujah lah. Kalau kita betul nak decolonize, bukan sekadar mind tapi physically, kita somehow nak kena ada mapping yang memang, kalau kata nak demokrasi masyarakat kita nak kena ada mapping yang make sense dengan masyarakat setempat itu sendirilah. Contoh, kalau macam tu, satu lagi kalau kata sebab tu persoalan tu hadir. Bayangkan kalau Palestin ni aman dan tak ada kezaliman. So for what for lagi kita nak perjuangkan apa-apa? Betul lah sebagai Muslim kan. So sebab itu dia punya point dia, so dia bukan sebatas kemanusiaan, dia beyond. Misalnya contoh, bayangkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di bawah pemerintahan kaum muslim. So apa kita punya state of mind? Adakah kita macam tak ada masalah? Tanya soalan. Ada apa-apa yang intriguing tak? Adakah itu satu problematik antara sah? Okay, kalau Tapi Raja Salman betul-betul Islam. yes, betul. Kalau macam orang yang yalah, Kalau dia datang Malaysia dia akan dicop Wahabi. Di mana kata Islam paling betul? macam mana kalau contohlah kan, isu sekarang pun kan, yang kita ada persoalan tentang kalau kita pergi ni bayar cukai dan sebagainya, Saudi dengan Yaman pun ada problem kan. Okay. So macam mana kalau sebuah negara yang jaga dua tanah suci kita tu, it's not negara yang kalau dia tak Islam pun dia not making the stupid things yang Saudi buat. Okey. Okey, kalau kita nak, sebab tu soalan tu muncul. Sekarang ni bila realitinya tak seperti itu. Itu yang menyebabkan kita tak raise up this question. Sebabnya tentang kita kata bila kita sebut tentang kedaulatan sovereignty dan sebagainya. Macam contoh kita duk pertahankan sekarang ni Malaysia contohnya, negara bangsa Malaysia. Ni kalau ada nak selit tabah ke apa, sebab nak cuba make sense. Menarik soalan ni sebab ni perkembangan. Sebab Usman orang kata kalau perbincangan ilmu ni static.
kita hanya state information dan sebagainya, tu bukan intelektual. Intelektual ni sebab ilmu awam kan datang daripada kita punya orang lah, maksudnya pribumi. Kata intelektual ni adalah orang yang boleh proseskan ilmu tu berkembang. Perkembangan ilmu tu adalah hasil daripada usaha intelektual. Macam kita boleh kembangkan lah. Sovereignty pun. Sovereignty. Bila kita nak perjuangkan apa-apa dalam konteks moden ni, faham kan? So somehow kita akan cuba cari apa yang make sense untuk people locality tu, lokalan. Dia orang, kita nak tangkap imajinasi dia orang. Muslim ada hak juga. Dia orang ada kepercayaan dan imajinasi dia orang sendiri. Somehow dia orang nak sovereign dengan tanah-tanah yang mereka percaya diberkati, suci. Dalam konteks ni Mekah, Madinah dan juga Baitul Muqaddas. Okey. Dan bukan kita saja masalah, kalau dalam Mekah Madinah tak ada isu. Mekah Madinah mungkin kurang sikit lah isu. Sebab tak ada pihak lain, agama lain. So tapi masalah dalam Baitul Maqdis ni ataupun the Holy Land untuk mungkin Jews dan Kristian, sebab kita share something in common juga dekat situ. Kalau kita belajar Usuluddin lah ataupun apa religion? Comparative religion kan? Comparative religion. Cuma dalam sejarah, sebab dia dah masuk somehow persoalan tentang penguasaan pemerintahan, siapa yang lebih layak governance. Sebab bila Muslim ni bila berbicara soal pemerintahan dan sebagainya, dia tidak semata-mata soal nak kuasai dan selesai. Dia somehow dia ada tanggungjawab yang transcendent. Sebab kita percaya progres ataupun kehidupan ni bukan sekadar di dunia. Ni ambil daripada Dr. Spahik Omer, lecturer sendiri kan, tentang Islamic civilization. Sebab somehow persoalan Islamic civilization ni masih relevan, sebab contoh nak jawab soalan kalaulah Palestin ataupun Baitul Maqdis in terms of kita punya creed, Muslim creed ni dah dibebaskan, then what next? Itu yang lebih nak make sense nya. Kalau pun dibebaskan, apa seterusnya? Jadi akidah kita ni tidak membawa jawapan semata-mata pembebasan, tapi memakmurkan. Sebab tu Ibn Khaldun bawa istilah umran civilization ni, nak memakmurkan alam ni, the entirety lah. Cuma dalam konteks Baitul Maqdis ni, kita dah ada dalil-dalil yang menyebabkan ini adalah sebahagian daripada akidah kita. Dan based on sejarah, pertukaran sejarah bukan sekadar selepas Rasulullah saja. Sebelum Rasulullah hatta dirakamkan dalam surah Al-Isra, muka surat pertama tu, tentang silih bergantinya kita dengan orang yang Yahudi. Itu mungkin kena tahu jugalah sikit kan. Dan selepas Rasulullah pun kita tahu tidak ada sejarah, hampir tidak ada lah, tidak ada rekod lah sejarah yang bila Baitul Maqdis tu somehow di manage, diperintah oleh selain Muslim, harmoni. Christians, the Crusades, Jews, Zionis sekarang. Dia somehow ada, itulah dia susah lah bila kita nak make sense benda ni, bila kita tak cukup tools, items dalam akidah kita sendiri. So sahabat banyak lagi juga kita tak tahu. Tapi untuk kita make sense dengan Muslim, ini validation yang cuba kita ketengahkan. Sebab based on history satu, dan based on our, kita kata, holistic knowledge, combining religious view dan juga humanities views tentang contoh antara provinsi, bukan sekadar nak kita faham tentang peristilahan tu, okey selesai. Sebab dia sebenarnya roadmap untuk pembebasan. Dan roadmap untuk pembebasan ni dia nak kena menjawab persoalan setelah pembebasan apa. Dan ini contoh salah satu buku dekat itu, Convivencia, Convivencia, yang menunjukkan bila kita sebagai Muslim ini, somehow kepercayaan kita bila Promote Ornament of the World. Tapi ini dalam konteks Andalus lah. Andalus sebelum Abbasiyah. Umayyah di Andalus, bukan Umayyah yang di Syria. Umayyah sebab ada dua kali. Jadi kita cuba bagi hujah ataupun secara ilmiah, secara strategi tentang kita nak melayakkan, kita nak make sense kepada internationally, bukan sekadar Muslim. Firstly kena Muslim lah dulu sedar kita kata blueprint pembebasan ni, daripada kita kenal istilah dari sudut akidah kita sampailah
practicality tu. Faham kan? Okay. So contoh antara yang cuba diketengahkan juga untuk menjawab lah, sebab Prof IC somehow dia based di UK. So dia memang supervisor dan colleagues lecturer dia pun dah memang non-Muslim. Sebab tak dapat jawab persoalan-persoalan yang universal ni lah yang memberikan dia motivasi untuk hadir satu framework. Walaupun dia Islamic religious sense, tapi dia kita kata empirically boleh debatable lah. Maksudnya kita boleh bawa hujah keagamaan ni untuk diterima juga. Sebab somehow kita bawa identity of communities. Kita nak tackle macam Islamofobia, itu pun satu kezaliman, satu prejudis. So untuk tackle Islamofobia, kita tak boleh hanya kata oh ni zalim, ini prejudis. Somehow kita kena rungkai juga kenapa Islamofobia tu berlaku, apa sebab-sebabnya. Antaranya terorisme yang sering dipadankan dengan Islam. So hadirlah intellectuals cuba deconstruct balik faham terorisme tu dan juga faham yang ekstremis ni. Maka barulah kita boleh lawan. Dalam konteks ni sama juga. Kalau semata-mata kita nak perjuangkan tu kata kemerdekaan Palestin, tapi kan anda kata yang akhirnya yang tadbir Palestin tu seterusnya nanti dan khususnya Baitul Maqdis yang menguasai Al-Aqsa yang bagi kita rasa sacred, non-Muslim, somehow tak selesai lagi lah. Maksudnya kita tak boleh yakinkan lagi the public kenapa kita layak untuk bukan sekadar aman untuk beribadah di Al-Aqsa, bukan sekadar boleh solat, boleh ni, tapi kalau jauh lebih dari itu kita somehow nilah govern tanah-tanah suci, tanah-tanah yang bagi kita suci, somehow Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Itu kena bacalah untuk reason tu, sebab ni bahan material tentang Islamic Jerusalem, istilah yang mungkin yang somehow itu alternatif lah. Sebab kalau boleh yang kalau kita nak utamanya sebenarnya Baitul Maqdis, sebab itu yang disebut dalam lisan al-Arab kan. Yang tapi at least Prof Attah tahu konteks bila nak bentang benda ni yang terlalu kita kata kan, nak make sense religious view kita dengan yang bukan Muslim, dia bawa alternatif Islamic Jerusalem. Istilah tu lah bagi ganti kepada Baitul Maqdis untuk counter istilah Jerusalem yang semua orang guna lah. So saja nak letak tu sebagai sandaran. Jadi tu dah melalui jauh. Ada apa-apa ni? Menarik. Sebab dia something ni kan, something yang baru. Mungkin terima kasih ya Izzuddin. Jadi memang sesuai lah dengan student UIA perbahasan dari sudut akidah dan juga level atas lah. Jadi tapi maksud Ana maksud saya pelajar sejarah sejarah di USM. Jadi mungkin banyak poin ataupun bahan bacaan tu adalah sejarah lah. Antara yang menarik yang saya dapat daripada Izzuddin tadi adalah memang bila kita kata perjuangan ni dia memang akan terutamanya kolonial lah, dia akan ada juga unsur-unsur perubahan nama ataupun naming lah, nama tu kan. Kalau dalam buku ni dia sebut toponim. Toponim tu maksudnya topo ni tempat, nim ni nama lah, toponim, nama kan. Jadi memang dia kaji lah, dalam ni dia memang kaji toponim Palestin tu macam mana kan. Contohnya macam sebut tadi kan, Ilia ataupun Baitul Maqdis kan, asal dia adalah Aelia Capitolina dalam Romannya ni lah. Tapi bila Arab berjaya tawan, kemudian dia Arab ni pada mulanya memang bukan Islam pun, dia panggil Ghassanid Arab. Kemudian dia jadi Islam berkembang dan sebagainya, dia orang pun terima Islam. Dia adopt Ilia lah, Ilia. Tapi dia bukan, kalau dalam tulisan dia, kalau Roman Aelia, tapi dalam bahasa Arab dia jadi Ilia je lah, Ilia kan, Ilya. Jadi memang cuma bila sekarang ni ditawan pula oleh Zionis melakukan Hebraization lah, nama-nama tu akan tukar. Contoh macam Askalon jadi Ashkelon, banyak-banyak lah nama. Baisan jadi Bisan, macam-macam lah lagi nama kan. Nama tu ditukar lah.
Dan menarik juga tadi berkenaan dengan hipokrasi Barat kan. Bagaimana orang Eropah ni kadang-kadang sebagai contoh kalau kita tengok sejarah Palestin Eropah sendiri diiktiraf kata Herodotus ni memang bapa sejarah. Ini bukan kita kata dia orang yang kata Herodotus ni bapa sejarah. Tapi dari sudut Palestin, Herodotus memang tulis Palestin boleh baca buku history tu memang disebut Palestin ni dekat mana ada apa dekat Palestin ni kan. Tapi bila sampai kepada Palestin dia tiba-tiba dia tak guna Herodotus, dia guna sumber-sumber Bible kan. Tiba-tiba dia kata dia kaji sejarah Palestin ni dari sudut Bible. Apa yang Masalah kata biblical orientalism Maksudnya tiba-tiba dia tak guna hujah-hujah sejarah, bahan-bahan sejarah macam Herodotus, dia guna bahan-bahan Bible lah. Dan Bible ni bagi Masalah dia kata dia bukan teks sejarah lah. Sebab kalau kita tengok Bible ni, satunya penulisan dia banyak anonymous lah. Walaupun contohnya macam Gospel lah. Gospel ni New Testament Gospel ada Gospel of Mark, Luke, John lagi Mark, Luke, John, ada lagi satu kan. Matthew, betul. Ni mesti ada KJV King James Version Jadi contohnya Mark Mark tu sendiri adalah satu yang anonymous tak diketahui Mark tu siapa cuma later scholar dia tulis ini gospel according to Mark, menurut Mark, tapi bukan ditulis oleh Mark, according to Mark. Jadi dia tak tahu Mark tu siapa. Maksudnya banyak penulis dia anonymous dan Bible ni adalah compilation of books Dia banyak buku-buku, dia anthology Dan jadi sebab tu kalau Masalah dia memang tolak terus dia kata sejarah ni tak boleh based on Bible, sebab dia kata tak accurate tapi dia banyak guna arkeologi dan juga hujah-hujah sejarah, maksudnya dokumen. Jika kita bayangkan Baitul Maqdis itu ditadbir oleh orang yang bukan Muslim tapi dalam keadaan aman kan. So adakah kita berhenti bercakap tentang Palestin ataupun ada attachment dengan Baitul Maqdis? So soalan saya ialah dia ada dua kemungkinan sahaja kan sekarang ni. Sama ada Zionis berjaya quote and quote melaksanakan genocide dan memang semua rakyat Palestin tak ada keluar dan dibunuh dan sebagainya, dan Israel berjaya mendapatkan tanah untuk mereka. So jika itu berlaku, bagaimanakah dunia akan terkesan daripada hal tersebut, daripada perkara itulah kalau Zionis yang menang kan. Mungkin nak pernah disinggung daripada mana-mana pandangan yang saya pernah baca ke. Atau yang kedua, jika kemungkinan yang kedua, maksudnya rakyat Palestin berjaya membebaskan Palestin, kalahkan Zionis dan Zionis yang berundur. Walaupun kemungkinan itu agak, kita tak tahulah nak bayangkan macam mana kan, tapi kita ada dua kemungkinan itu. So jika itu yang berlaku, bagaimanakah dunia kita akan terkesan daripada keadaan tersebut. So faham tak maksud saya? So nak minta pandangan lah daripada rakan-rakan yang lain. Boleh sila. Yang lain pun kalau ni jangan tak nak tengok Cuma tadi ada part yang mungkin saya tak sempat sentuh lah tentang nak making sense lagi tentang attachment Muslims dekat Masjid Al-Aqsa, antara argument ataupun benda yang cuba nak dirungkaikan lah oleh Al-Awaisi ni tentang attachment Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis yang somehow dah ada lah evidence-nya apa kaitan dengan akidah Muslim. Maksudnya dia bukan lagi soal locality bila masuk pada Al-Aqsa ni. Somehow dia dah universally ummah punya isu lah. Itu yang dia cuba rungkaikan. Sebab based on sejarah,
pembebasan Baitul Maqdis yang dilaksanakan oleh Umar Al-Khattab dan juga Salahuddin Ayyubi, sama mereka dua bukan Arab Palestin. Maksudnya pembebasan tu berlaku from out, not within. Okay. So dia bukan nak bagi apa-apa justification atau conclusion lagi. Cuma nak kata this is something important lah. Sebab untuk kita sebagai Muslim, pembebasan ni somehow kalau kita nak contohlah ummah ni nak bersatu hati kan, nak membebaskan certain kawasan-kawasan, dia somehow perlu hujah kita kata keagamaan jugalah, akidah. Dia bukan semudah-mudah tu kita nak membuka. Sebab tu istilah kita di dalam kita kata military operation ni bukan colonizing, bukan conquering, tapi fatah, buka. Somehow dia perlu ada lapis-lapis yang reason untuk buka satu tempat itu ni. So dalam Al-Waisi ni juga dalam meneliti sejarah, sebab dia tak ada dalil-dalil yang directly membuktikan bahawa seakan-akan Rasulullah tu ada plan eksplisit buka Baitul Maqdis. Tetapi berdasarkan hadis-hadis, sebab ada juga menarik hadis yang mungkin kita tak pernah dengar tentang sebab bila contoh kiblat pertama kan, sama 14 tahun lebih kiblat ketika mana syariat bukan syariat, maksudnya waktu Rasulullah hidup bersama para sahabat, kiblat dia adalah Al-Aqsa 14. So itu a huge part of, bayangkan macam sekarang kiblat kita Mekah. So kita punya emotional dan juga psychological connection dengan Mekah itu sebabkan di kiblat, kita boleh komen lah, mudah lah tengok makcik-makcik, mak-mak ayah kita kan, dan kita pun macam ni kalau tengok Kaabah. So begitu juga expression para sahabat ketika itu. Kita tak boleh assume saja, sebab memang ada, dia bukan based on assumption, ada hadis yang disebut lah, tapi mafhum je lah kan, yang ketika ada para sahabat yang nak ke Masjidil Aqsa disebabkan attachment tu, sedangkan zaman Rasulullah itu sebenarnya Baitul Maqdis tu di bawah Rom, bukan daripada kita kata bukan dalam keadaan aman lah, bukan dalam keadaan aman dan juga bukan di bawah pemerintahan kita. Tetapi ada part buah hadis in general yang ceritakan tentang situasi yang sama. Tapi nak sebut salah satunya adalah tentang nanti mungkin kalau ada saibah nak sebut specifically nama siapa tu, sebab nak simplify kan, nama adalah hadis tu boleh je kalau nak refer lah. Saya takut nampak macam buat-buat kan. Ada sahabat nak pergi Masjidil Aqsa untuk solat disebabkan itulah emotional attachment, dan dia tahu ada kebaikan. Tapi Rasulullah tidak secara terus kita kata bagi, sebab dia minta izin somehow dan memaklum pada Rasulullah, kata dia nak pergi sana. Tapi Rasulullah tanya, kenapa tak solat kat sini? Signifikan daripada hadis ni somehow ada kita kata bukanlah halangan, tapi somehow nak pembetulan, somehow Rasulullah cuba argue, adakah sebab hang percaya Masjidil Aqsa ni sekian jadi sebab Tuhan nak pergi, ataupun sebenarnya ada keutamaan lain, sedangkan kondisi Baitul Maqdis waktu itu bukan di bawah pemerintahan kita, jadi solatlah kat sini contoh. Tapi dia kata bukan sebabnya sebab dia nak berdagang, jadi Rasulullah tak alang pergi. Ada hadis-hadis lain yang bawa connotation yang sama, dia pattern lah. Somehow ini interaction Rasulullah dengan para sahabat bila berbicara tentang Masjidil Aqsa ataupun sekitarnya. Dan bila kita tengok itulah macam tadi sejarah tu sendiri, somehow pembebasan tu berlaku di luar konteks orang lokal sendiri yang bangkit dari dalam dan cuba membebaskan daripada penjajahan, tapi somehow external kita Muslim Empire tu yang datang dari luar. Dan ini cuba bagi satu hujah lah kata, sebab apa sense-nya yang sekarang ni kita cuba kita bagi sokongan kepada Hamas, kita bagi sokongan kepada rakyat Palestin untuk bangkit bebaskan tanah mereka, sedangkan apa yang harus kita percaya tu bukan tanah mereka per se, tanah mereka per se, sebagai mereka ada hak lah sebagai Arab Palestin, tetapi jauh daripada sudut itu kita ada sense of belonging yang lebih dalam, lebih luas, selari dengan mereka. Sebab apa? Kita sebagai Muslim, terima kasih,
Okey. Ada record. Situlah. Maksudnya Muslims as a whole pun sebenarnya ada sense of belonging di sana. Dan pembebasan tu tidak seharusnya berlaku semata-mata within lah. Dan 70 tahun lebih occupation ni somehow adalah tempoh yang paling lama sejak dibebaskan oleh Umar Al-Khattab. Lebih lama. Ni based on ROC punya ni lah. ROC punya statement. So condition penjajahan tu lebih lama daripada setelah Umar bebaskan dan setelah Salahuddin bebaskan. So a question patutnya timbul kepada kita lah, kenapa sekarang kita tak ada sense of nak bebaskan Baitul Maqdis tu seiring dengan apa yang mereka percaya. Sedangkan mereka juga bawa hujah akidah. Tapi bila kita bawa hujah akidah, somehow kita disengage daripada Masjidil Aqsa ke arah pembebasan. Kita hanya engage dari sudut kemanusiaan. Biarlah Arab Palestin yang bangkit, bebaskan mereka sendiri. Kita dari jauh hantar sokongan, solidariti dan duit. Itu dah macam cukup kapasiti kita. So ROC cuba reason lah, kata tak cukup. Sebab itu tanggungjawab yang sangat minimal. Somehow tak membuktikan bahawa kita percaya itu ada sense of akidah di situ. Tak sampai lagi kepercayaan yang sepatutnya lah. Itu yang cuba. Itu je dia nak highlight. Cuma dia nak kena reason tu ilmiah. Bawa hujah Quran dan Sunnah, bawa hujah sejarah, bawa hujah international relation. Nak make sense jugalah macam tu lah. Apa soalan Nick tadi? Apa jadi? Dia ada dua outcome. Satu apa pandangan tu apa dulu setelah kalau kata Zionis. Oh ha. Ataupun madrasah. Berkenaan soalan Nick tadi dia nanti dia kata dia nak tuntut kita tak boleh nak predict future lah kan. Kita tak ada ilmu berkenaan dengan masa depan lah. Kecuali orang yang belajar ilmu laduni jadi kita tak tahulah macam mana outcome perjuangan Palestin ni, sama ada Zionis menang ataupun orang Palestin menang. Tapi kita boleh ambil contoh ambil contoh sejarah ataupun kita boleh tengok trend sejarah lah. Kalau kita tengok kolonial yang bersifat mungkin sebelum kurun ke-19 kan, kurun ke-18, diorang mungkin ada higher chance untuk berjaya lah. Macam contoh kolonial dekat Amerika ataupun dekat Australia, diorang berjaya lah. Maksudnya kaum peribumi tu berjaya dihapuskan sampai dia jadi betul-betul minoriti, dan kalau dia buat demokrasi pun vote dia tak tu signifikan lah. Tapi masalah dia adalah kolonial yang diperjuangkan sehingga sampai kurun ke-19 ni, dia susah sikit nak berjaya sebab dia ada elemen international punya relation lah.